أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر يحيلكم في محل السمع والبصر أحيلكم في محل السمع والبصر أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم في أطهر أرض قلبي قد طاف ولف الله ونسيت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dr. Sulaiman, yang saya muliakan sahabat saya Encik Osman, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita nak melihat tentang satu kisah yang berlaku kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada ahli kitab ataupun orang pendeta daripada kalangan ahlul kitab di Madinah Al-Munawwarah. Dia adalah pakar rujuk kepada orang-orang Yahudi. Pendek kata, apa katanya orang ikut. Orang Yahudi cukup taat kepada Abdullah bin Salam sebab dia ni mahir dalam kitab Taurat dan mahir dalam kitab Injil. Abdullah bin Salam menjadi rujukan kepada mereka. A kata Abdullah, A lah kata orang Yahudi. B kata dia, B lah orang Yahudi ni. Bila Rasulullah SAW nak berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam ni, dia pun menunggu-nunggu macam mana menunggunya orang-orang Madinah. Macam mana orang Madinah tunggu Nabi datang, dia pun berdebar-debar tunggu Nabi datang. Padahal dia bukan Islam. Dia bukan orang Islam, dia Yahudi. Sebab apa yang dia menunggu-nunggu Rasulullah datang? Sebab dia nak tengok Rasulullah. Dia nak bercakap dengan Nabi. Dia nak tanya Nabi.
dia nak dapat jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sampai di Madinah, orang pun pakat bising. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Heboh dan kecoh di Madinah, Nabi ni sampai. Yang duduk di kebun, tinggalkan kebun, sambut Rasulullah. Yang meniaga, tinggalkan kedai. Yang duduk dalam rumah, terbit daripada rumah, ikut dan cari, tengok Nabi, sambut Nabi datang. Dalam ramai-ramai duduk sambut ni, tak ketinggalannya Abdullah bin Salam. Bukan orang Islam, orang Yahudi. Sebab nak dapat kepastian betul-betul, betulkah ini Nabi? Padahal dia bukannya orang Islam. Dia nak tengok tu betul ke Nabi. Kalau betul, aku nak ikut. Kalau salah, tak payah ikut. Inilah sifat orang yang cerdik. Sifat orang yang cerdik, sifat orang yang terpelajar, sifat orang yang terbuka. Dia datang untuk mendengar, datang untuk bersoal jawab, datang untuk mendapat kepastian. Ini sifat kita yang perlu kita ada. Kalau Yahudi ini pun datang nak tengok Nabi, Yahudi ini pun sifatnya ialah menyoal kalau tak puas hati. Jadi kenapa manusia sekarang kita ni hari ni suka tidak mau campur, tidak mau melibatkan diri, macam-macam benda kita lari-lari. Bila kita nak mencari kebenaran, bila kita nak dapat kebenaran, kalau itu perangai kita. Sekarang ni kita mengamalkan di banyak-banyak tempat, mengamalkan budaya pulau memulau. Walaupun dia tidak duduk di pulau, tapi mengamalkan budaya pulau memulau. Saya baru ni ceramah di Pulau Meranti, di Berwas. Saya faham pulau, rupanya kampung. Nama je Pulau Meranti. Saya kata, but mana lah nak ambil kita ni? Rupa-rupanya ladang kelapa sawit masuk dalam, tuan-tuan. Mana pulau tu, Haji? Nama je pulau, Ustaz. Tak adanya pulau, kata dia. Ramai orang datang sini tersilap, dia mengingat pulau. Rupanya kampung, tuan-tuan. Budaya boykot memboykot. Ada orang memboykot kerana politik. Dengar je nama penceramah, tak payah datang lah, menyampah aku. Dengar je nama penceramah ustaz ni, dia ni politik punya orang, tak payah datang lah, baik aku duduk di rumah. Nengok berita, nengok televisyen, kata dia. Akhirnya dia tidak mendapat maklumat. Macam mana nak menjadi orang yang serba-serbi, kita dapat menilai, mengetahui, kalau kita tidak mengamalkan budaya bercampur dengan masyarakat. Baik, terima, tak baik, luar. Baik ilmu pada kita, telan ilmu tu. Agak-agak rasa tak selesa dengan ilmu tu, luahkan. Dah lah. Tapi jangan tinggalkan rumah Allah. Orang Melayu sekarang ni berpecah dalam banyak benda. Yang pertama, berpecah dalam bidang politik. Yang kedua, berpecah dalam bidang cara beribadat. Dua perpecahan. Sudahlah dalam bidang politik kita berpecah, mengakibatkan banyak kerugian pada orang Melayu, pada orang Islam. Baru ni ada orang hantar mesej pada saya, Ustaz, jangan sebut Melayu, jangan sebut Cina, jangan sebut Hindu. Marah dia dalam CD saya tu, hantar mesej. Ya, nanti orang Cina terasa, hantar lah, terasa pun. Duli apa saya? Dengan akibat kita ni orang Melayu berpecah. Banyak benda yang menjadi hak kita, udah orang lain dapat. Kemuncak daripada hak kita mungkin kalimah Allah, yang eksklusif kepada orang Islam. Sekarang macam-macam bangsa boleh menggunakan dia. Ada orang tanya pada saya, apa Ustaz? Tuhan mereka pun Allah juga, apa masalah? Betul, tak ada masalah. Memang Tuhan semua makhluk ialah Allah, memang. Tetapi cara penggunaan, cara pemakaian dia. Apa heran Ustaz, di Indonesia umat Islam 200 orang, 10% saja 200 juta umat Islam, 200 juta. 10%-nya ialah Kristian. Dah lama dah Kristian pakai guna kalimah Allah, tak ada apa-apa Ustaz. Elok je nak. Elok, tuan-tuan jawab. Yang gempa bumi tiap-tiap hari tu elok? Gempa bumi tu elok ke? Gunung berapi meletus tu elok ke? Tsunami meletus tu elok ke? Bom sana, bom sini tu elok ke? Akibat daripada orang Kristian menggunakan kalimah Allah. Tidakkah Lindia Kandau berkahwin dengan Jamal Mirdad, seorang Islam, seorang Muslim? Elok ke?
Jamal Islam, Lydia Kristian. Tuhan kamu pun Islam, Tuhan saya pun Islam, Pak. Tuhan bapak pun Islam, Tuhan bapak pun Allah, Tuhan saya pun Allah. Kan kita sama-sama Tuhan. Ya, bapak Muslim, saya Kristen, tapi kita kan satu Tuhan. Ya, kita kahwin. Elok ke? Adakah yang itu yang kita nak tengok di Malaysia? Kesan dia itu. Memang Tuhan mereka pun Allah, tetapi penggunaan itu. Jangan kita mengambil contoh daripada Indonesia untuk kita faham dan kita menghalalkan benda ini. Kesan yang telah berlaku kepada Indon itu apa? Masjid kan bercampur dengan gereja. Hari Ahadnya Kristen pakai, hari Jumaatnya Islam pakai. Apa yang dikecohkan kan kitanya Tuhannya satu, Pak. Sudah. Adakah kita nak lihat surau tuan-tuan Al-Muhajirin ni berhijrah ke arah itu? Hari Jumaat tuan-tuan pakai, hari Ahad Kristen pakai. Itu kesannya. Memang tak bergaduh di antara satu kaum, memang tak tunjuk perasaan, tak bergaduh, tapi kesan keberkatan daripada Allah di mana? Berjuta rakyat tidak bekerja dalam negara, berjuta rakyat keluar mencari rezeki di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana pun. Adakah itu barakah? Jadi jangan bagi alasan untuk Indonesia membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah, maka kita pun nak menyetujuinya tanpa kita melihat kesan dia tiap-tiap hari berhimpun di hadapan mata kita. Kesan gempa bumi, kesan perpecahan, pergaduhan, pengeboman, pembunuhan, kesan daripada malapetaka, bencana yang tidak habis-habisan. Jadi tuan-tuan kena lihat. Itulah akibatnya, mengambil masa puluhan tahun baru nampak kesan. Dulu bagus, toleransi. Ada yang bagi alasan, Rasulullah pun tidak melarang. Tapi dia lupa tentang Rasulullah juga pernah menarik perhatian mereka. Rasulullah pernah menarik perhatian orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa kita adalah Tuhan yang satu. Maka berkiblat pada kiblat yang satu, namanya Baitul Maqdis. Tapi apa yang berlaku pada Rasulullah? Ditunjuk baik kepada Yahudi dan Nasara. Ditunjukkan baik. Kita kiblat yang sama. Kami menyembah kiblat yang sama. Kamu Baitul Maqdis, kami pun Baitul Maqdis. 18 bulan Nabi menghadap ke arah kiblat. Apa yang Rasulullah dapat? Nabi pun dia pertikai. Nabi pun hentam. Nabi tak ada tangan tiap-tiap hari, ya Allah, ubahkanlah balik kiblat ke arah Makkah. Tak ada guna buat baik dengan mereka. Allah kata, hadapkan balik ke arah kiblat, ke arah Kaabah, Baitullahil Haram. Tuan-tuan kata nak tunjuk baik dengan ini, ustaz, kita dakwah pada demo, ustaz, kita cuba tunjuk baik pada demo, ustaz. Renti kena tuan-tuan. Dengan Nabi yang boleh metikam di belakang, tambah tuan-tuan, renti kena. Sebab itu kita lihat di sini, Islam telah menetapkan kedudukan yang sangat jelas. Ada yang memberikan dalil pada surah Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tapi mereka tak habiskan ayat pada 88. Allah Ta'ala sebut, jangan percaya. Apa yang mereka cakap itu, mereka tidak beriman pun, kata Allah. Memang mereka sebut, jika ditanya kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Memang mereka akan jawab Allah. Tapi ayat 88 itu Allah jelaskan, jangan percaya. Mereka tidak pernah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak memberi hujah, tolong jangan bagi hujah daripada sudut politik. Kerana nak menjaga hati-hati orang yang tidak beriman kepada Allah, untuk menjaga kuasa, menjaga undi dan sebagainya, kita menidakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong beri jawapan mengikut hukum. Tolong beri fatwa mengikut hukum, bukan memberi fatwa dan pendapat dan keputusan bersandarkan kepada kepentingan-kepentingan politik. Sebab Allah suruh menjaga Islam, Allah tidak suruh menjaga politik. Bila Islam terbela, politik terjaga. Tetapi apabila manusia terlalu menjaga politik, agama Islam akan tergadai. Jagalah Islam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Sekarang bila kita membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah, kita jaga ataupun tidak? Tuan-tuan boleh bayang, di gereja tertulis kalimah Allah, di kuil Hindu tertulis kalimah Allah. Bila disebut begitu, penghakiman yang begitu tidak dihalang orang-orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah.
Maknanya tuan-tuan, orang Hindu akan guna, orang Cina akan guna, orang Buddha akan guna, orang Siam akan guna, orang Sikh akan guna. Apa mereka tahu dengan kalimah Allah? Apa mereka tahu dengan hukum nama Tuhan? Apa benda yang berkaitan dengan Allah? Mereka tak tahu. Yang mereka penting ialah Allah.